Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahzai Ismi binti Muhammad Iqmal, nombor Majid S56187. Okay, tajuk pintas saya ialah keberkesanan pembelajaran fizikal dan juga atas talian di kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu. Okay, seperti yang kita sedia maklum, negara kita sudah menghadapi lebih 2 tahun kes COVID-19. Okay, COVID-19 ini seperti mana yang kita tahu ialah suatu virus yang datang daripada negara China yang boleh berjangkit secara meluas yang boleh merebak secara meluas melalui sentuhan. Contohnya bersin, duduk secara dekat, bersalaman dan juga berpelukan dan sebagainya. Okay, COVID-19 ini telah menyebabkan corak pembelajaran negara telah bertukar kepada pembelajaran fizikal, iaitu pembelajaran bersemuka face to face kepada pembelajaran secara atas talian ataupun pembelajaran online. Okey, jadi di sini kajian saya mempunyai skop lah, di mana mahasiswa yang saya ambil ialah mahasiswa yang berpengalaman dalam COVID-19 tentang pembelajaran secara fizikal dan juga pembelajaran secara atas talian. Okey, untuk merawat COVID-19 ini, kerajaan telah mengambil inisiatif di mana telah melakukan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana setiap masyarakat ataupun setiap orang tidak boleh berada di luar kawasan rumah, hanya duduk di dalam rumah kecuali ingin melakukan kerja ataupun ada urusan tertentu yang perlu kita keluar daripada rumah. Okey, dan menyebabkan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa kini tidak boleh datang ke kelas, tidak boleh datang ke universiti, tidak boleh datang ke makmal, dan mereka hanya duduk di rumah masing-masing. Dan ini menyebabkan jarak di antara pelajar dan juga pelajar dan juga pensyarah agak jauh, kerana mereka hanya tinggal di rumah masing-masing yang tidak sama negeri. Oleh itu, kita melihat bagaimana corak bertukar pembelajaran bersemuka dan juga pembelajaran secara atas talian ini bertukar secara drastik, dan menyebabkan ini memberi kesan kepada pelajar dari segi mental dan juga fizikal. Okay, dan juga banyak kelebihan dan juga keburukan pembelajaran online ataupun atas talian ini. Okay, objektif kajian saya ialah perbandingan pembelajaran fizikal dan juga pembelajaran atas talian di kalangan mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu, di mana saya ingin mengetahui perbandingan di antara pembelajaran fizikal dan juga pembelajaran online, di mana pelajar adakah lebih menyukai pembelajaran fizikal ataupun lebih menyukai pembelajaran secara atas talian. Okay, kajian saya menggunakan metod kajian saya ialah saya menggunakan kajian soal selidik, di mana saya mengedarkan soal selidik secara atas talian di kalangan mahasiswa yang berpengalaman untuk dalam pembelajaran secara atas talian dan juga fizikal, di mana di sini saya memfokuskan untuk pelajar UMT tahun 3 sahaja, di mana tahun 3 pada tahun sebelumnya, di mana tahun 2 mereka telah terjebak dalam pembelajaran online, di mana COVID-19 telah datang ke negara kita pada tahun 2019. Dan untuk pelajar pada tahun 1 pada tahun sebelumnya, mereka telah melakukan pembelajaran secara face to face ataupun secara bersemuka, dan pada tahun kedua mereka telah melakukan pembelajaran secara atas talian yang disebabkan oleh COVID-19. Okey, dan juga saya mengambil keputusan untuk mengambil mahasiswa yang kini adalah tahun 3, di mana mereka mempunyai pengalaman yang lebih tentang pembelajaran online dan juga pembelajaran fizikal. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana pandangan diorang tentang pembelajaran
fizikal dan juga online semasa menghadapi COVID-19 ini. Okey, responden saya adalah seramai 150 orang mahasiswa UMT daripada pelbagai khusus dan juga bidang yang telah diambil. Okey, dan juga metod yang saya gunakan dalam saya punya analisis adalah saya menggunakan comparison ataupun perbandingan dengan menggunakan independent test, okey, dan juga korelasi Pearson. Okey, di mana di sini saya punya taburan kajian adalah berparameter. Okey, jadi saya punya metod adalah t-test, okey, independent t-test dan juga korelasi. Jadi saya telah melihat perbandingan di antara pembelajaran fizikal dan juga online melalui t-test dan juga korelasi. Keberkesanan di dalam tajuk saya ini adalah mengukur dari segi mengukur 5 elemen, di mana saya akan mengukur dari segi penilaian berterusan, interaksi, maklum balas daripada pensyarah, motivasi, pengurusan masa dan juga penilaian akhir. Jadi di antara enam elemen ini, saya ingin mengetahui di manakah di antara salah satu elemen ini mempunyai signifikan yang berkesan di antara pelajar-pelajar. Okey, daripada analisis yang telah saya buat, di mana di antara keenam elemen didapati ada 3 elemen yang mempunyai signifikan di antara pelajar-pelajar tentang pembelajaran fizikal dan juga pembelajaran secara online, di mana elemen ini ialah interaksi, maklum balas daripada pensyarah dan juga pengurusan masa. Okey, jika dilihat di dalam jadual, okey, perbandingan antara pembelajaran fizikal dan juga atas talian bagi elemen interaksi. Okey, perbezaan di sini kita melihat kumpulan pelajar lelaki, okey, terdapat sampel seramai 75 orang dan juga mean adalah 1.68 dan juga standard deviation adalah 0.549, manakala pelajar perempuan kita melihat sampel adalah sama 75 orang dan juga mean adalah 1.71 dan juga standard deviation adalah 0.653 dan kita melihat di sini p value adalah 0.148 dan di mana ianya adalah lebih kecil daripada nilai alfa iaitu 0.5 dan ini bermakna H0 ditolak. Okey, dan nilai T ialah 0.271 di mana kita melihat di sini perbezaan di antara lelaki dan perempuan bagi elemen interaksi adalah signifikan, di mana interaksi di sini membawa maksud interaksi di antara pensyarah dan juga pelajar semasa pembelajaran fizikal berlangsung. Okey, akan tetapi kita melihat jika pembelajaran secara atas talian, okey, interaksi di antara pensyarah dan juga pelajar, di mana pelajar lelaki mean dia adalah 2.93 dan standard deviation dia ialah 1.155, manakala pelajar perempuan ialah mean 2.75 dan standard deviation ialah 1.054 dan nilai P value ialah 1.034 dan ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi interaksi antara pensyarah dan pelajar semasa pembelajaran secara atas talian. Okey, kita melihat di sini daripada kotak daripada jadual di atas, kita melihat di sini secara keseluruhan perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan bagi elemen interaksi menunjukkan terdapat perbezaan yang amat signifikan. Okey, kerana apa? Kerana pembelajaran, kita melihat pembelajaran secara atas talian memerlukan fokus yang tinggi semasa pensyarah sedang mengajar kerana jarak di antara pelajar dan juga pensyarah yang agak jauh, yang tempat tinggal yang agak jauh, dan juga ini bermaksud pelajar tidak dapat berjumpa dengan pensyarah jika mempunyai sesuatu topik yang diajarkan itu kurang fahami.
Okey, dan kedua adalah dari segi masalah rangkaian internet, di mana rangkaian internet yang agak lemah juga mengganggu tumpuan ketika belajar, di mana pelajar mudah ataupun pelajar susah untuk berinteraksi antara satu sama lain jika ingin menanyakan soalan, ingin berbincang tentang tugasan yang telah diberikan. Okey, dan kita semua sedia maklum jika pembelajaran secara fizikal, pelajar boleh datang terus ke bilik pensyarah dan berjumpa selepas kelas untuk menanyakan tentang tugasan, dan ini menyebabkan menyukarkan pelajar untuk berinteraksi di antara pensyarah dan juga pelajar semasa pembelajaran di atas talian. Okey, dan ini menyebabkan pembelajaran secara atas talian ini menyukarkan pelajar dari segi untuk menanyakan soalan, untuk berinteraksi lah di antara pensyarah dan juga pelajar, yang disebabkan oleh kesukaran internet, kesukaran suasana dan juga sebagainya. Seterusnya, kita beralih kepada elemen maklum balas pensyarah, di mana kita melihat di sini maklum balas pensyarah. Okey, bagi pembelajaran fizikal, untuk elemen maklum balas daripada pensyarah, okey, pensyarah memberi maklum balas segera, di mana perbezaan kumpulan pelajar lelaki, okey, sampel dia 75 dan juga min dia ialah 1.77 dan standard deviation ialah 0.583, manakala pelajar perempuan adalah min 1.71 dan standard deviation adalah 0.835 dan nilai P ialah 0.013 dan merupakan lebih kecil daripada alfa, dan juga bermakna H-nu ditolak, dan nilai T ialah 0.567, dan ini menyebabkan terdapat perbezaan yang signifikan lah di antara pelajar lelaki dan perempuan bagi pembelajaran fizikal. Okey, akan tetapi kita melihat kalau dari segi pembelajaran secara atas talian, kita melihat pelajar lelaki min adalah 3.08 dan pelajar perempuan ialah 2.55. Okey, dan juga nilai P ialah 0.468, yang mana ini lebih kecil daripada nilai alfa 0.5 dan bermakna H-nu ditolak, dan menunjukkan juga perbezaan yang signifikan bagi pensyarah memberi maklum balas segera kepada pembelajaran secara atas talian. Okey, secara keseluruhannya elemen maklum balas pensyarah ini mempunyai nilai yang signifikan. Okey, disebabkan oleh kerana pembelajaran secara atas talian menyukarkan pelajar untuk mendapatkan maklum balas daripada pensyarah, kerana pensyarah kebanyakannya tidak berada di bilik pensyarah, malah pensyarah lebih banyak meluangkan masa di rumah bersama-sama keluarga. Contohnya mengadakan kelas di Cisco Webex di rumah. Okey, pelajar juga tidak boleh berjumpa dengan pensyarah disebabkan oleh jarak yang jauh, dan juga segelintir pensyarah juga mempunyai masalah rangkaian internet yang lambat yang menyebabkan pertanyaan pelajar di media sosial lambat mendapat balasan. Okey, seterusnya ialah elemen pengurusan masa. Okey, untuk pembelajaran secara fizikal, kita melihat min bagi pelajar lelaki ialah 2.52 dan standard deviation ialah 1.143, dan manakala perempuan adalah min 2.15 dan juga standard deviation ialah 1.009. Okey, dan juga nilai P ialah 0.074, di mana ia lebih kecil daripada nilai alfa dan H-nu ditolak, dan menyebabkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Okey, manakala untuk pembelajaran secara atas talian, kita dapat melihat pelajar lelaki 2.88 untuk min dan juga pelajar perempuan ialah 2.36 dan nilai P ialah 0.87, dan ini lebih kecil daripada nilai alfa dan H-nu ditolak dan menunjukkan perbezaan yang signifikan. Okey, secara keseluruhannya untuk elemen pengurusan masa ini, bagi perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan, jika kita melihat pengurusan masa semasa pembelajaran secara fizikal dan juga atas talian adalah tidak sama,
kerana pembelajaran fizikal telah mewajibkan pelajar untuk hadir ke kelas ataupun hadir ke kolej untuk membuat tugasan. Membuat tugasan di kelas dan juga tidak terganggu dengan aktiviti selain daripada belajar seperti mengemas rumah, memasak dan juga sebagainya. Akan tetapi di sebaliknya, jika pembelajaran secara atas talian menyebabkan pelajar ini terganggu dengan aktiviti selain daripada belajar, contohnya menolong ibu bapa, mengemas rumah, memasak dan juga sebagainya, dan menyebabkan pelajar mempunyai masa yang terlalu singkat untuk mengulang kaji pelajaran, malah mungkin terlepas untuk hadir ke kelas di atas talian. Seterusnya kita melihat dari segi kolerasi, di mana kolerasi Pearson. Kita melihat di sini bagi elemen penilaian berterusan, nilai kolerasi ialah 0.185 dan nilai P adalah 0.023, dan bermakna hubungan di antara pembelajaran fizikal dan atas talian bagi elemen ini adalah positif. Akan tetapi berada pada kekuatan yang agak lemah kerana nilai kolerasi ini menghampiri nilai 0.0. Seterusnya kita melihat elemen interaksi, nilai kolerasi dia ialah 0.138 dan nilai P dia ialah 0.093, dan mempunyai hubungan yang agak positif dan juga kekuatannya agak lemah kerana nilai toleransi menghampiri kosong. Seterusnya elemen maklum balas kita melihat menunjukkan hubungan yang positif dan hubungan yang kuat, di mana nilai kolerasinya ialah 0.336. Selain itu, nilai motivasi mempunyai hubungan yang positif dan juga kuat kerana nilai kolerasinya adalah 0.363. Dan seterusnya kita melihat elemen pengurusan masa, kolerasinya ialah 0.535 dan hubungannya adalah positif yang agak kuat, manakala kolerasi untuk penilaian akhir ialah 0.156 dan menunjukkan elemen yang negatif dan juga agak lemah kerana nilai kolerasi menghampiri 0.0. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang besar kepada pelajar, di mana corak pembelajaran yang tidak teratur, di mana pembelajaran sekarang ini kita dipanggil pembelajaran secara hybrid, di mana pelajar boleh memilih untuk hadir ke kelas ataupun hadir kelas secara atas talian. Dan juga tambahan pula, corak pembelajaran di atas talian juga masih diteruskan walaupun COVID-19 ini sedang beransur pulih. Dan juga saya berharap Kementerian Pendidikan seharusnya mengambil berat tentang corak pembelajaran pelajar, bukan sahaja peringkat universiti, akan tetapi di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah yang menerima kesan yang sama. Hal ini kerana pelajar merupakan penyambung generasi masa depan negara. Oleh itu, jangan hanya disebabkan COVID-19 ini, corak pembelajaran negara menjadi tidak efisien dan juga menyebabkan semangat belajar yang tinggi seseorang pelajar akan menjadi runtuh lah. Dan juga pensyarah dan juga pelajar harus memainkan peranan yang penting untuk bersama-sama menaikkan taraf pendidikan negara supaya dapat melahirkan anak didik yang berkualiti tinggi.